Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat memulakan siri pertama pengajian asas akidah, khusus untuk golongan awam, untuk yang tak pernah ada asas lagi pengajian di pondok ataupun di mana-mana. Jadi sesuailah dengan pengajian kita ini yang saya buat secara mudah, ringkas, dan saya buat berbentuk slide PowerPoint tanpa bergantung dengan kitab-kitab turah. Jadi tuan-tuan mudah faham insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pentingnya akidah untuk setiap umat Islam. Di mana tak ada akidah, maka seseorang itu daripada agama Islam. Jadi tanpa melengahkan lagi, kita cuba meneruskan perbincangan kita dalam siri pertama ini. Okey. Jadi apa yang nak bincang pada hari ini tuan-tuan? Yang pertama sekali, kita nak belajar apa itu ilmu tauhid, apa itu ilmu akidah. Okey. Ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ialah al-ilmu bil aqaidid diniyati an-nashi'ati 'anil adillatil yaqiniyah. Maknanya satu ilmu yang berkaitan dengan pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin. Kita belajar ilmu akidah ni, dia panggil ilmu pegangan, ilmu i'tiqad. Apa yang kita kena pegang dalam hati kita secara jazam, secara kemas, serta dengan dalil-dalil untuk lebih meyakinkan kita. Maka itulah ilmu tauhid. Okey, baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agama kita ni dia ada rukun dia. Ini bukan rukun Islam, bukan rukun iman, tapi rukun agama. Agama kita ada rukun dia, di mana tidak ada ataupun tak lengkap rukun agama ini, maka pincanglah agama. Apa itu rukun agama? Yang pertama, Islam. Islam terkena kepada syariat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Okey. Yang kedua, iman. Iman kena kepada i'tikad ataupun akidah. Dan yang ketiga, ihsan. Ihsan ini merujuk kepada tasawuf, ya, tasawuf. Jadi ketiga-tiga perkara tadi, kalau tak ada dia, maka pincanglah agama. Ini berdasarkan hadis daripada Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari, iz tala'a alaina rajulun, datang kepada kami seorang laki-laki yang syadidu bayadi siyabi, syadidu sawadi sya'ri, yang keadaan dia di mana pakaian dia putih bersih dan rambutnya hitam tanpa ada kesan-kesan musafir, ya, la yura alaihi asarus safar wala ya'rifu minna ahad. Tak ada seorang pun di kalangan kami para sahabat ni yang kenal dengan lelaki tadi. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah lelaki tersebut duduk dekat Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi,
wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Yang peliknya dia ni, lelaki tadi dia duduk dekat Nabi, lalu dia sandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi. Maknanya dia menghadap depan sehingga kedua-dua lutut bertemu dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia letakkan tangannya di atas paha. Okey. Wa qala ya Muhammad. Lalu lelaki tadi kata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi pun cerita, ringkas cerita, Nabi pun ceritalah bahawa Islam itu adalah mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, membayar zakat, puasa Ramadan, mengerjakan haji kalau mampu. Maka sesudah Nabi memberi jawapan, maka lelaki tadi kata, sadaqta, betul kamu ya Muhammad. Lalu fa'ajibna lahu, lalu kami para sahabat ni heran, pelik. Yas'aluhu wa yusaddiquh, dia tanya Nabi dan dia kata betul. Macam dia tok guru Nabi pula. Dia tanya Nabi, Nabi jawab, dia kata betul, betul. Macam kita mengajar di sekolah, kita tanya anak murid kita, anak murid kita jawab soalan, kita kata bagus, betul jawapan kamu. Jadi situasi yang sama berlaku pada Nabi, di mana seorang lelaki tadi datang jumpa Nabi, dia tanya Nabi, Nabi jawab, dia kata betul, betul. Maka tergambar dalam kepala para sahabat, ini guru kepada Rasulullah. Okey, soalan yang kedua ditanya tentang iman, ya, akhbirni al iman. Lalu baginda Nabi jawab, iman tu apa dia? Jawab rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Lalu dia tambah lagi, benar wahai Rasulullah. Okey, jadi soalan yang ketiga, malaikat Jibril tadi bertanya tentang apa itu ihsan. Maka Nabi kata, ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat dia. Fa in lam takun tara, kalau kamu tak nampak Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihat kamu. Jadi berdasarkan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat, bahawa Islam itu mesti dilengkapkan dengan 3 perkara, dengan 3 rukun, iaitu adanya iman, adanya Islam dan adanya ihsan. Ataupun ringkas kata, adanya syariat, semayang, puasa, zakat, haji, adanya iman, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan adanya ihsan, yakni tasawuf ataupun akhlak. Jadi dengan 3 perkara ini, maka lengkaplah agama atas setiap individu. Okey, baik. Jadi kita buat satu perbandingan. Okey. Bagi sebatang pohon, nak tegakkan sebatang pohon, dia kena ada 3 benda. Okey. Jadi pohon kayu, pokok, iman itu ibarat kepada batang serta akar tunjang pokok. Manakala Islam, syariat, ibarat dahan dan ranting pokok. Manakala ihsan ibarat kepada buah-buahan yang dikeluarkan ataupun yang dihasilkan oleh pokok tadi. Okey. Jadi nampak di sini bahawa atas sebatang pokok ini, apa yang paling penting sekali? Yang paling penting mesti ada akar. Mesti ada akar dan batang dia. Kalau tak ada akar, maka tak dipanggil pokok. Maka sama juga dengan agama kita, kalau tak ada akidah, maka tak boleh dipanggil agama. Jadi syariat pula ibarat cabang-cabang ataupun dahan yang tercabang daripada batang pokok. Maksudnya syariat ini mesti ditegakkan di atas iman. Kalau syariat saja, iman tak ada, ibarat kata pokok tak ada akar, tak ada batang. Jadi pokok tak jadi. Kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita pergi Mekah, kita buat kebaikan, baca Quran dan sebagainya.
tetapi akidah tak ada, akidah salah, duk pegang Syiah, duk pegang tu pegang ni yang tak betul, maka rosak habis segala amalan kita. Sebab amalan kita, Islam kita, syariat kita, dia mesti ditegakkan di atas iman dan akidah yang betul. Okey. Jadi manakala ihsan pula ataupun tasawuf adalah hasil ataupun buah daripada pohon yang rendang tadi. Jadi nak dapatkan buah mesti ada pohon. Pohon nak jadikan pohon mesti ada akar, ada batang. Jadi ihsan ataupun tasawuf dia mesti bertapak di atas iman dan Islam. Kalau tasawuf datang secara berasingan, tanpa iman, tanpa Islam, maka sesatlah tasawuf tersebut, ya. Maka jadilah orang yang bertasawuf tak semayang, orang yang bertasawuf masuk gereja, orang yang bertasawuf tak tahu pun akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab dia tasawuf saja tapi dia tak ada akidah, tak ada syariat, maka sia-sialah segala apa yang dilakukannya. Okey, baik. Kemudian kita tengok sikit dasar ilmu akidah. Okey. Ilmu akidah dia ada 10 dasar. Okey, satu, nama dia apa? Yang kedua, sumber dari mana? Yang ketiga, kandungan ilmu akidah tu apa dia? Yang keempat, skop perbincangan, nak bincang pasal apa ilmu akidah ni. Yang keempat, yang kelima, faedah mempelajari ilmu ni. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nisbah ilmu ni kepada ilmu yang lain. Pengasas ilmu ini siapa dia? Okey, hukum mempelajari ilmu ni apa dia? Kemudian kelebihan mempelajari ilmu akidah, dan last sekali matlamat ataupun hasil daripada pembelajaran ilmu akidah. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, nama ilmu akidah. Nama dia banyak, antaranya ilmu tauhid. Ilmu akidah orang panggil, ilmu tauhid orang panggil, kemudian usuluddin orang panggil juga, kemudian ilmu ma'rifatullah pun orang panggil juga, last sekali ilmu kalam, ya, ilmu kalam orang panggil juga. Jadi ilmu tauhid kerana apa? Kerana ilmu ini mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ilmu akidah kerana ilmu ini adalah pegangan hati kita. Usuluddin kerana ilmu ini adalah asas agama, asal bagi agama, yang lain furu' cabang. Manakala ilmu ma'rifatullah kerana dengan ilmu ini kita mengenal Allah. Dan yang keempat, yang kelima, ilmu kalam. Kenapa dipanggil ilmu kalam? Kerana dalam ilmu ini ada dibahaskan tentang sifat kalam, di mana sifat kalam ini satu perbahasan yang agak sukar, sehingga ramai orang-orang dulu, ulama-ulama dulu mati, ada dipenjarakan pun ada, disebabkan perselisihan tentang sifat kalam, ya, berselisih tentang kalam Allah tu makhluk ke, qadim ke, dan sebagainya lah. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari manakah sumber diambilnya ilmu akidah? Setengah orang kata ilmu akidah, ilmu sifat 20 ni ilmu falsafah, kacau sungguh. Ada yang kata ilmu ni tak tahu daripada mana-mana. Tak, sebenarnya ilmu akidah ni ada sumber dia. Apa sumber dia? Okey, sumber dia ialah, okey, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga dalil-dalil akal. Yang Quran hadis dia panggil dalil naqli, dan dalil akal dia panggil dalil aqli. Kenapa kita perlu Quran hadis? Kerana inilah sumber utama kita. Kenapa kita perlukan dalil akal? Untuk kita berfikir. Untuk kita berfikir, dan bila kita berfikir, kita akan faham melalui berfikir dan penelitian kita terhadap alam semesta ini. Okey, baik. Yang ketiga, kandungan dia. Apa kandungan ilmu ni? Ilmu ni akan bicarakan tentang kepercayaan kepada Allah dan Rasul dengan dalil untuk mencapai i'tiqad yang jazam. Dia bicara tentang Allah, tentang Rasul, dan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, serta kita pegang dengan kukuh, dengan yakin, ya. Okey.
Okey, apa maudhu' dia? Skop perbincangan dia. Jadi maudhu' ilmu ini ialah, yang pertama kita akan bincang tentang ketuhanan, uluhiyat. Yang kedua kita akan bincang tentang kenabian, an-nubuwat. Yang ketiga kita akan bincang tentang perkara-perkara gaib yang dipanggil sebagai perkara ghaibiyat ataupun perkara sam'iyat. Dan yang keempat kita akan bincang tentang mumkinat, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita bincang tentang makhluk, kita dapat membezakan di antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam bab dia nanti, insya-Allah. Okey. Faedah mempelajari ilmu ini apa dia? Yang pertama, mengenal Allah dan Rasul dengan yakin. Siapa belajar ilmu akidah, dia boleh kenal Allah dan kenal Rasul dengan yakin, seyakin-yakinnya. Yang kedua, mendapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bila kenal Allah, dunia kita pun aman, baik. Akhirat mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Apa lagi? Nisbah ilmu ini dengan ilmu yang lain. Okey. Ilmu ini adalah ilmu yang paling utama. Kenapa paling utama? Sebab ilmu ini merupakan ilmu usul, ilmu pokok, manakala ilmu syariat adalah ilmu furu', cabang. Okey, jadi antara cabang dengan pokok, maka pokok lebih utama. Jadi mempelajari ilmu akidah lebih utama daripada segala ilmu-ilmu yang lain. Siapa pengasas dia? Pengasas dia ataupun penyusun dia ialah dua orang imam yang agung, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan satu lagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Orang lain tak ada ke? Ada, bukan tak ada. Tetapi akidah yang diiktiraf oleh para ulama ialah apa yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dan sesiapa sahaja yang bersepakat dengan kedua-dua ini, yang tak menyalahi dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita pakai. Tapi kalau ada akidah lain yang bercanggah dengan dua imam besar kita ni, iaitu Asy'ariyah dengan Maturidiyah, maka akidah tadi kita tolak, kita tak pakai. Kerana telah disebut dalam kitab syarah kepada Ihya Ulumuddin, Syekh Muqtada Az-Zabidi sebut, dia kata iza utliqa ahli sunnah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebut saja ahli sunnah, maka yang dimaksudkan ialah pegangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dan pegangan-pegangan yang sealiran dengannya. Okey, baik. Hukum mempelajari ilmu ini, fardu ain, wajib. Kepada siapa? Kepada semua orang, wajib. Ya. Mana sebelum daripada akil baligh kena belajar. Bila masuk akil baligh, wajib dia kena tahu ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Fardu ain mempelajarinya dengan dalil-dalil ijmali, dalil yang ringkas. Mana belajar serta mengetahui dalil yang ringkas wajib. Manakala fardu kifayah, wajib secara berkelompok mempelajari dengan dalil tafsil, mana dalil yang terperinci. Bezanya, dalil ijmali ni ialah dalil yang ringkas, kita boleh faham untuk diri kita saja, dan kita nak berdebat dengan orang tak boleh, tak menang kita. Tapi kalau kita dapat menguasai dalil tafsili, kita mampu berdebat dan berbahas dengan orang lain. Yang tu hukum dia fardu kifayah. Maknanya dalam jarak masafatul qasri, dalam jarak boleh qasar semayang untuk orang musafir, kena ada seorang yang reti ilmu usuluddin atas jalan mengetahui dalil tafsili. Adapun dalil ijmali, tiap-tiap orang, lelaki perempuan, wajib kena tahu. Tak tahu ni dosa besar. Okey, baik. Okey, kelebihan apa ilmu ni? Kelebihan dia,
ilmu yang paling mulia kerana membicarakan tentang Allah dan Rasul. Dan last sekali, matlamat. Matlamat mempelajari ilmu ini dapat membezakan akidah yang benar dengan akidah yang salah. Okey, baik. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan 10 dasar ilmu akidah ya yang akan kita pelajari nanti insya-Allah. Jadi doakanlah saya supaya agar mudah-mudahan Allah Taala beri kesempatan untuk saya sediakan video-video akan datang sehingga khatamnya pengajian ilmu akidah ini insya-Allah. Jadi untuk hari ini sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.